الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور العلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. الحمد لله، bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan taufik hidayah yang dapat sama-sama dikurniakan salat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita akan sambung kembali kuliah tafsir kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita dapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita sambung kembali surah Al-Anfal daripada ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونون أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا, wahai orang-orang yang beriman. Kita sedia maklum kalau ayat itu dimulakan dengan
Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Itu maknanya ayatnya kategori madaniyatun, diturunkan di Al-Madinatul Munawwarah. Kalau Allah berfirman ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu kategorinya makkiyah, yang diturunkan di Mekah. Wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kamu kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, wala tawallau anhu, dan jangan sekali-kali kamu berpaling daripadanya, daripada rasul, wa antum tasma'un, sedangkan kamu mendengar. Wala takunu kalladzina qalu, dan jangan sekali-kali kamu wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali kamu wahai orang-orang beriman jadi kalladzina qalu, seperti mereka yang berkata sami'na, kami mendengar, wa hum la yasma'un, sedangkan mereka tidak mendengar pun. Ni orang kata masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dengar, masuk kuliah tapi tak pernah faham, kan? Itu mamai lalok. Kalau mamai lalok tak apa Syekh, ini jenis geng-geng al-munafiqun, ya. Lalu Allah berfirman, inna syarrad dawabi 'indallahi, sesungguhnya sejahat-jahat, seburuk-buruk. Ad-dawab biasa digunakan pada istilah binatang yang melata, yang berjalan dengan 4 kaki. Sebenar nak kabarnya binatang lah, ya. Seburuk-buruk binatang termasuklah manusia. Di kalangan binatang-binatang ni, kita ni kan dikategorikan hayawan, ya. Kita ni dikategorikan hayawan, daripada perkataan hayun, kehidupan. Hayawan ini dengan makna, hayawan dengan makna sebenar ialah kehidupan, ya. Jangan nak marah kata anta hayawan lah, kan? Mana anta kehidupan, itu maknanya. Kalau yang kita nak marah anta binatang, tu sabar, kita nak marah pun. Sesungguhnya sejahat-jahat binatang yang melata di sisi Allah ialah golongan yang as-summu, pekak, al-bukmu, bisu, alladzina la ya'qilun, yang tak ada otak. Summun, bukmun, dalam Quran kata umyun fahum la ya'qilun. Pekak, bisu, buta, tak ada otak. Ini antara contoh ayat yang dipanggil isti'arah, dipinjamkan sifat pekak dan bisu. Kalau orang OKU baca ayat ni, apa perasaan dia tuan-tuan? Mesti dia berasa hati, ya Allah, kenapa lah kau kata ke aku? Bukan aku nak pekak, bukan aku nak bisu, kau jadikan aku pekak dan bisu, kan? Lahir-lahir pekak, lahir-lahir bisu. Tapi dia boleh baca, dia baca sesungguhnya sejahat-jahat, ya, binatang yang melata atas dunia di sisi Allah ialah golongan yang pekak dan bisu, tak ada otak, kan? Jadi kalau macam tu, kesianlah orang yang cacat ni. Tapi itu bukan maksudnya. Ya, maksudnya orang yang pekak, bisu, tak ada otak ni yang jenis tak nak dengar ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu macam Allah kata dalam ayat yang lain, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang masa atas dunia ni dia buta, besok dekat hari akhirat lebih buta lagi dan lebih sesat lagi, kan? Kalau orang buta, orang baca ayat tu dekat dia, sedih dia, apalah jadi gitu, kan? Bukan aku nak buta, Allah butakan aku. 2 kali buta, double buta. Dunia pun buta, akhirat pun buta. Tapi ayat tu bukan maksud orang yang buta mata, kan? Mana buta hati. Mata ada tapi tak guna, tak melihat, ya. Kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak nak fikir, tak nak belajar. Jadi dia saja membutakan mata dan mata hati dia. Maka Allah kata, wa man kana fi hadhihi a'ma, siapa yang buta atas dunia, mana buta mata hati, fahuwa fil akhirati a'ma, besok di padang mahsyar lebih buta lagi, wa adallu sabila, dan disesatkan. Walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum, jikalau Allah mengetahui bagi mereka ada kebaikan, la asma'ahum, Allah akan jadikan diorang ni mendengar kebaikan. Tapi puak-puak ni Allah kata walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun, tetapi mereka ini sekalipun kau wahai Muhammad usaha nak bagi dia dengar,
la tawallaw, mereka tetap berpaling, mereka akan lari dan mereka akan berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni dia kata dekat sini, qala Muhammad bin Ishaq humul munafiqun, itulah golongan-golongan munafik yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ni nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dengan Nabi, zaman Nabi, sembahyang belakang Nabi, tapi mereka golongan-golongan yang tak dengar petunjuk Allah Subhanahu wa taala, cakap belakang-belakang. Kita pun dah sedia maklum dalam surah Al-Baqarah kan lebih banyak ayat-ayat berkenaan dengan orang munafik daripada golongan-golongan yang kafir. Orang munafik ni kan dalam Quran kata apa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila dia orang bertemu dengan orang beriman, dia kata kami pun beriman juga, kita beriman juga. Tapi Allah kata wa idza khalau ila syayatinihim, tapi bila dia duduk dengan puak-puak setan mereka, sampai Allah kata dia orang punya leader ni setan belaka. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, kami bersama-sama dengan kamu. Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami terhadap orang-orang beriman hanyalah mustahzi', kami buat bersedia, buat main, buat mengaji-ngaji. Ini perangai golongan munafik. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Istajibu ni mana apa? Kau sahutlah seruan Allah dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'akum lima yuhyikum, apabila kamu diseru kepadanya untuk memberikan kehidupan kepada kamu. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yahulu ni nak kata macam mana dalam bahasa Arab, hailun dia panggil sekatan. Hail, contoh saya duduk kat sini, depan saya ada dinding bahasa Arab dia panggil jidar dinding. Tapi kalau secara umumnya benda yang menghalang kita dia panggil hail. Benda yang tak kira lah dinding ke, papan ke, tirai ke, orang ke, benda ke, dia panggil hail. Itu secara umumnya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di antara, senang bahasa macam tu lah bainal mar'i wa qalbihi, antara kita ni dengan hati kita. Mana antara kita dengan hati kita ni ada penghalang, iaitu Allah Subhanahu wa taala, wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya kita akan berhimpun. Qala al-Bukhari, berkatalah al-Imam al-Bukhari, istajibu ay ajibu, sahutlah seruan Allah, lima yuhyikum, apa-apa yang memberi manfaat kepada kamu di dunia dan hari akhirat. Diceritakan antara sebab ayat ini, an Abi Sa'id bin Al-Ma'alla qala kuntu usalli famarra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'ani falam atihi hatta sallaitu thumma ataitu faqala ma mana'aka an ta'tiyani alam yaqulillah ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum thumma qala law 'allimannaka a'zama suratin fil qur'ani qabla an akhruj فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له وقال معاذ. Okey. Seorang sahabat cerita, kuntu usalli, satu hari aku tengah sembahyang. Famarra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengah aku sembahyang Nabi lalu depan aku, fada'ani, dan Nabi panggil aku. Nama sahabat ni Sa'id. Nabi kata ya Sa'id, dia tengah sembahyang. Falam atihi hatta sallaitu, dan aku tak putuskan sembahyang, aku terus sembahyang. Habis sembahyang aku pun jumpa Nabi SAW. Nabi kata, ma manaka an ta'tiyani, kenapa kau tak datang masa aku panggil tadi? Jadi sahabat ni kata, ana sembahyang ya Rasulullah. Nabi kata, memang kau sembahyang, tapi apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, istajibu, sahutlah seruan Allah dan Rasul,
Yang mana seruan Allah dan Rasul ini untuk kebaikan kamu juga. Nak kabarnya tuan-tuan, kalau tak silap saya, ini berkenaan sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat, putuskan sembahyang sunat tu kalau Nabi panggil. Tapi Nabi dah tak ada dah sekarang ni kan, sallallahu alaihi wasallam. Masalah mak bapak kan, kita tahu hukum kalau kita tengah sembahyang, mak bapak panggil. Kalau sembahyang fardu, kalau waktu masih panjang lagi, Allahu Akbar Zuhur, awal waktu, mak aku panggil, Mi oi, Mi, okay, kita batalkan sembahyang pasal masih lagi dalam awal waktu. Tapi kalau waktu nak habis, kita tak macam mana terlewat sembahyang, lagi 20 minit contoh habis waktu sembahyang, ataupun lagi setengah jam habis waktu sembahyang, maka teruskan sembahyang tanpa kita batalkan sembahyang kita. Ada pun sembahyang sunat terus batalkan. Allahu Akbar, Mi, mak, Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh macam tu kan, batal juga sembahyang kau. Jadi kalau orang zaman Nabi dulu pun macam itulah, tengah sembahyang, bila Nabi panggil, batalkan sembahyang tu. Lalu Nabi kata dekat sahabat ni, "Lau 'allimannaka a'zama suratin fil Quran qabla an akhruj," aku akan ajarkan kepada engkau satu surah yang amat hebat di dalam Al-Quran, yang paling hebat sebelum aku keluar daripada masjid ini. Lalu surah yang diajar kepada sahabat ni ialah surah Al-Fatihah. Itulah surah yang paling hebat di dalam Al-Quran. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yahulu bainal insani wa qalbihi, yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah Ta'ala ni, nak kata macam mana, kita ni walaupun hati tu duduk dalam perut kita, dalam badan kita, tapi kita tetap tidak memiliki hati, sebab itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuqallibu kaifa syaa, Allah boleh menukar, membalikkan hati ikut suka dia. Sebab tu kita sedia maklum, dekat-dekat sini, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul, daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan berkata ataupun berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, wahai Tuhan yang balik-balikkan hati-hati manusia, tetapkan hati aku di atas agama Engkau ya Allah. Faqulna ya Rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina, faqala na'am, innal quluba baina asba'aini min asabi'illahi ta'ala yuqallibuha. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, kami semua beriman dengan kau, kami beriman dengan apa yang kau bawa datang ya Rasulullah. Kau takut kami berubah ke? Jadi sahabat ni macam cakap overconfident, kita orang tak berubah, don't worry lah ya Rasulullah. Maka Nabi kata, aku takut, sebab hati ini di antara kehendak Allah, Subhanahu wa ta'ala. Allah boleh ubah kan, dia boleh jadikan kita beriman, dan dia boleh jadikan kita ni tidak beriman. Na'udzubillah min zalik. Harap-harap kita semua mati dalam keadaan keimanan, insya-Allah. Amin. Yang sahih Nabi kata, kita ni tuan-tuan abang kakak semua, insya-Allah, kalau kita ni Allah Ta'ala takdirkan nak jadi orang baik, Allah akan mudahkan kita ni buat benda yang baik. Mudah kita buat benda baik. Contohnya datang kuliah maghrib lah, kan, contoh benda baik yang paling mudah. Datang, dengar, belajar, duduk sama-sama, faham, berhenti, dengar, tekun, bawa kitab, belajar. Jadi Allah Ta'ala kalau takdirkan kita ni nak jadi orang baik, dia akan mudahkan kita buat benda-benda yang baik. Sebaliknya, waliyazubillah, kalau Allah nak jadikan kita ni rosak, buruk, perangai tak senonoh, Allah mudahkan juga kita ni untuk buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Hati tu tak berasa nak pergi ke surau, tak berasa nak ke masjid, segabut kepala. Bahkan nak mengacau orang ada lagi, nak mengacau. Dia dah lah tak belajar, dia pula nak ngacau orang. Macam semalam saya ngajar dekat sebuah surau, tak boleh sebutlah surau mana tuan-tuan, atas sebab-sebab keselamatan. Jadi lepas ngajar, tengah ngajar, dah akhir lah, nak habis dah.
Sekali bunyi mikrofon bising, kata apa benda lah pula mikrofon keluar ni. Lepas tu anda pun tutup. Sikit lagi lah nak habis dah. Dah hujung-hujung lah. Dah hujung-hujung tu biasa kita mula start kempen pilihan raya lah kan. Sikit-sikit kan. Lepas tu macam lepas tu apa hal kata tak apalah, kita tangguhkan dulu, Wallahu'alam bissawab. Okey, habis sembahyang imam jumpa aku. Saya tahu tak kenapa mikrofon rosak tadi? Tak tahu. Dia kata ada orang kacau mikrofon dekat bawah. Surau tu 2 tingkat tuan-tuan. Tak payah carilah surau kat Shah Alam 2 tingkat. Sebab dekat Shah Alam semua surau 2 tingkat tuan-tuan. Jadi dia kata, biasanya kalau ada gangguan mikrofon kat atas ni, ada budak main kat bawah tu. Dia punya plug tu kalau orang cabut, dia terganggu kat atas tu. Jadi saya pun turun lah. Takut budak-budak main, dia kata. Budak main bahaya. Dia pergi turun, ada nampak orang muda. Jadi ustaz dia tanya, siapa main dekat bawah plug tu? Tahu ada pakcik tu, dia kata. Tengok-tengok, la haula wala quwwata illa billah. Bekas AJK surau kan, dia cabut nak ganggu kat atas tu. Jadi ustaz dia kata, "Haji buat apa ni?" "Udah lah tu, ceramah. Berapu, orang sembahyang isyak dah ni." Dia kata macam tu. Padahal saja je dia orang buka tingkat bawah tu untuk orang datang sembahyang isyak. Nak sembahyang isyak sembahyang kat bawah kan. Tapi Mamat hamba Allah ni, dia punya tak naknya. Padahal dah lah dia datang masa-masa kecederaan. Dia tak tahan dia dengar tu. Pasal last tu biasa dia kan. Aku kempen sikit-sikit, taklah dahsyat sangat. Pasal parlimen tak berubah lagi kan. Parlimen buat siap aku belasam dengkong lah kan. Jadi nak kaburnya, subhanallah, dalam kau tak belajar, kau mengacau, kau tarik benda tu, tak nak bagi orang belajar. Lepas tu ustaz tu kata, yang haji kacau buat apa? Orang lain berlambat belajar dekat atas. Kau cakap dekat AJK, jangan panggil lagi ustaz ni. Anak kata, siapa ustaz orang tu? Alah, ustaz kenal, dia kata. Dia pun sebut bekas AJK lama. AJK lama ni tuan-tuan, Ana tak kenal dia tau. Yang Ana kenal tu lepas pada Ana jumpa baru Ana tahu dia ni orangnya. Dia ni subhanallah, sombong lah manusia, senang cerita macam tu. Ana pergi mengajar tau dekat seksyen 13 tu kat sekolah Ana dengan Ustaz Alih tu lah kan. Ana buat kitab ni nak pergi, sekali dengar orang horn Ana, pon pula horn. Aku tak layan, pon dia horn. Siapa ni aku tengok. Ada orang duduk dalam kereta Mini Cooper. Dalam kereta Mini Cooper dengan tingkap hitam, spek hitam. Dalam kereta tu dia panggil Ana. Dia pegang suara apa? Aku kata mangkuk air mana dia panggil aku ni. Pergi-pergi macam pernah nampak je muka tu ni. Ji, ada apa ni? Dia tak keluar kereta Syekh. Dia duduk dalam kereta. You ngajar session silap tu. You ngajar dekat surau tu kan. You berapa kali dah ngajar? Air bendahari, air lupa lah nak bagi you punya allowance. Celaka dia kata, sepak muka betul. Kau ingat aku kebulu duit kau apa? Jangan korang hajar kau tu tak. Aku tak kebulu, aku mengajar bukan pasal duit kau tu tak. Pasal amanah aku mengajar. Tapi inilah manusia puak-puak geram betul aku. Aku malas, kalau aku emosional kan bertukar di Incredible Hulk, karate media ni tak pasal sekarang. Tapi nak kabarnya aku dia dah berubah dah. Lama sungguh tak jumpa. Rupa-rupanya dia perangai, buat lagi perangai, malam tadi dia kacau lagi tuan-tuan. Nak kata macam mana? Ya, manusia ni gitulah. Apa-apa hal pun harap-harap Allah Ta'ala kekalkan kita dalam iman, insya-Allah. Amin. Ya. Yalah, itu contoh manusia kan. Dia tak nak dengar kuliah Syekh. Dia nak cabut, dia nak kacau, tak nak. Jadi na'udzubillah, kalau orang ni Allah kata aku nak jadikan dia jahat, aku akan mudahkan dia buat benda jahat berlaku. Mudah dia buat benda jahat dan dia tak rasa berdosa, dia tak rasa bersalah. Bila ustaz tu dah sound dia belah, sembahyang isyak pun tidak. Jadi ada orang macam ni. Tapi kita ni, kita tidak baik ya. Kita masih belajar nak jadi orang baik. Kita kena banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya. Amin ya rabbal alamin. Belum tentu kan. Sebab Nabi kata al-ibratu bil khawatimi. Ibrah kita ni nak tahu kita elok ke tak elok, tunggu bila kita nak mati besok. Itulah ya penghujung kita ni. Seterusnya, jadi kita kena ingat macam mana bagus kita tidak memiliki hati
Ya, ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi SAW dalam masalah kasih sayang Nabi kepada isteri-isteri itu, dan segi zahir Nabi bagi belaka nafkah kepada 11 ataupun 12 isteri Nabi SAW. Tapi Nabi kata, ya Allah, hadza ma amliku wa la tu'akhidni fi ma la amliku. Ya Allah, ini yang aku miliki. Segi zahir ni aku miliki macam ni. Ya, ni giliran isi pertama, kedua, ketiga, keempat, segi zahirnya. Tapi dalam hati ni kau jangan Nabi kira lah, ya Allah, aku tak mampu. Dalam hati pun Nabi tak boleh. Nabi pun tak boleh buat apa. Sebab dalam hati ni lebih kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi benda dalam hati ni kita tak boleh buat apa. Itu kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang tanya soalan kan, dia main was-was dalam hati, gangguan-gangguan setan, itu pun tidak dikira. Kadang-kadang ada budak kan, dia tanya, Ustaz, saya biasa kena was-was, ada benda dalam perut ni kata, kau kafir kan. Dia datang benda macam tu. Sahabat Nabi pernah kena macam ni juga. Nabi kata itu tandanya kau orang yang kuat iman. Sebab tu setan kacau kau. Setan kacau nak suruh iman kau tergugat. Jadi kita yang tak ada gangguan tu maknanya kurang iman tuan-tuan. Na'udzubillah, aku tak nak, ya, jangan main-main. Kadang dia kata, Ustaz, kadang saya kata saya dah rasa macam saya ni kafir je. Dia rasa macam tu. Tak, jangan takut. Selagi mana benda dalam hati kau tak cakap, kau tak buat, tidak dikira hukum tu. Tak dikira hukum tu. Ya? Benda dalam hati ni tidak dikira hukum tu. Dalam hati. Contoh, kau nampak haji sekian-sekian ni, kau pun tuduh dalam hati, haji ni telah berzina dengan 80 orang perempuan. Dalam hati kau tak ada benda kan, sebab kau sorang-sorang aja, benda gangguan. Lain kalau kau cakap, tu berdosa lah kau, matilah kau, kena qazaf kan. Tapi benda dalam hati ni tidak ada hukum, tidak dikira. Tapi kita tak boleh biar kan, kena banyak istighfar, kena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqu fitnatan, dan takutlah kamu akan satu fitnah, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang mana fitnah ini tidak dikenakan hanya kepada golongan-golongan yang zalim sahaja. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala maha dahsyat azabnya. Ayat ni tuan-tuan, elok kita hafal ayat 25 surah Al-Anfal. Ya, kalau orang yang suka buat maksiat kan, kita tegur dia, yang kau sibuk buat apa? Kalau Allah balas kau surangkan yang kau sibuk buat apa? Dia kata macam tu. Jadi kita bacakan ayat ni, kau cakap tak betul. Sebab Allah kata, wattaqu fitnatan, takutlah kamu akan fitnah, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, bukan orang zalim je kena, orang baik pun kena sekali. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha syadidul iqab, Allah Ta'ala tu hanya maha dahsyat iqabnya, azabnya. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, amara Allahu al-mu'minin alla yuqirru al-munkar baina dhahranihim. Ayat ini Abdullah bin Abbas kata kepada orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu membiarkan kemungkaran yang berlaku di kalangan kamu, di kalangan masyarakat kamu. An Huzaifah bin Al-Yaman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, walladhi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'ruf wa latanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum iqaban min 'indihi thumma latad'unnahu fala yastajibu lakum. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaannya, la ta'murunna bil ma'ruf. Nabi kata la ta'murunna, mesti kamu buat perkara menyuruh kepada ma'ruf, kebaikan. Maknanya benda buat baik ni benda wajib dan mesti kita buat. La ta'murunna, la ta'murunna, lam at-taukid, murunna, nunut taukid, lamul qasam, ay wallahi la ta'murunna, kau mesti buat baik. Jadi kita orang muda ni kena banyakkan program-program yang berbentuk kebaikan. Ya, mendekati masyarakat, mendekati budak-budak rock ke, budak-budak jiwang ke, budak apa-apalah, kau cuba buat.
wala tanhawunna 'anil munkari, dan mesti engkau mencegah kemungkaran. Mesti nampak mungkar mesti cegah, sama ada dengan lidah, tangan, paling-paling cap ayam dengan hati kan, mesti kau cegah. Kalau kita tak buat benda ni, buat baik tak buat, cegah kemungkaran pun tidak, apa yang berlaku? Allah la yushikannallaha, hampir-hampir la yushikannallahu, hampir-hampir Allah akan hantar kepada kau azab daripada sisinya. Kemudian bila kamu berdoa, Allah takkan makbulkan doa kamu. Sebab tu tuan-tuan, wallahu alam, ana rasalah insya-Allah antara punca kita ni Malaysia kurang kena bala kan. Negara lain banyak kena bala tau. Malaysia ni boleh dikatakan Allah Ta'ala tak bala teruk sangat. Pasal apa? Pasal ada ulama yang mencegah kemungkaran. Pasal apa? Pasal ada yang dinamakan sebagai Parti Islam se-Malaysia PAS, tuan-tuan. Betul aku cakap. Kalau nak harap yang lalai tu taubat haram, dia tak tegur, buat de aja. Yang kecoh daripada dulu sampai sekarang inilah kan, perjuangan Islam ini. Ya, perjuangan Islam inilah yang daripada dulu mencegah, merubah kerajaan daripada tak ada bank Islam kepada ada bank Islam. Daripada tak ada pusat Islam, adanya pusat Islam. Dikuatkan subjek-subjek agama dekat sekolah menengah dan sebagainya, sekolah agama. Sebab apa? Sebab ada golongan ulama yang ikhlas. Kalau tak ada orang buat kerja macam ni, dah pelama pelingkup negara kita, na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, jangan tunggu na'udzubillah. Kita hidup, saya hidup, abang-abang semua hidup, korang semua hidup belaka, kena buat kerja ni. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Benda paling senang nak mencegah kemungkaran ni Facebook lah kan. Orang hantar gambar kan, kadang-kadang kan ada gambar, yelah gambar K-pop, popcorn semua tu kan. Kita tak payahlah share. Benda tu memang confirm dah maksiat, tak payah share ya. Kalau nak share jugalah, kau buat hitam, kau pakaikan sikit tudung dekat awet K-pop, popcorn tu kan, pakaikan tudung dia. Benda maksiat tak payah share lah, yang orang dah tahu benda ni tak betul. Kadang-kadang kita pun nak marah kan, kita pun nak tunjuk juga benda tu, ni bukti kemungkaran yang dia orang lakukan. Tak payah ya, benda dah mungkar, orang dah tahu dah ya. Kalau nak juga kau kena tutupkan aurat benda tu ya. Jadi Facebook ni antara medium dakwah yang insya-Allah ada kesan kan. Kadang-kadang aku pun confuse juga. Orang kan ramai ad kan, tekan tek ada gambar awet mak lampir gila, siap gambar berkembang lagi ad. Nantang sungguh kata ni. Kau tahu tak kau ad siapa ni kan? Ni ustaz kau tahu tak? Ni bukan apa tokis apa Hard Rock Cafe ni kan. Tapi kita add jugalah dia, pasal dia dah nak join kan, dengan harapan kita boleh tegur dia kan. Dan alhamdulillah ada ya budak-budak yang dulu gambar atau apa kan, jadi dia tanya soalan kan, kita pun jawab. Lepas tu kita katalah, aku dah cerita kat korang kan, ada kan gambar isap okok. Kata janganlah buat gambar isap okok ya, timbul fitnah, tukar gambar lain. Lepas tu tak lama dia pun tukar gambar lain, gambar beruang isap okok, tuan-tuan. Okeylah, jadi kukuan dia dengar lah kita cakap kan. Ada yang tak tutup aurat, dia tanya soalan, kita pun jawab soalan dia, lepas tu kita pun cakap ya, jangan letak gambar tak tutup aurat, orang tengok awak berdosa nanti. Dia pun balas minta maaf bi ustaz. Besok pun dia hantar gambar tudung saji, dah ada gambar dia dah. Macam-macam lah. Yang penting kita mesti buat benda tu, mesti cakap ya, mencegah kemungkaran. Nak dekat-dekat pilihan raya ni, gunakan sungguh-sungguh Facebook ni untuk berkempen untuk Islam. Boleh ke tak boleh? Boleh insya-Allah ya. Kena kempen, jangan peduli orang nak kata apa. Ya, kita orang Islam ni kita yakin perjuangan Islam ni betul. Orang kata memang tak berhenti. Kadang-kadang aku pun mikir juga kan. Dan kalau aku letak ni kan, tak ada pula orang nak masuk dengan kita. Lantak boleh apa aku. Pasal yang menggerakkan hati manusia dia Allah. Dan kita sampaikan kebenaran. Syi'ta am abaitan, kau nak kau tak nak ke, yang penting benda tu Islam, aku letak. Kau setuju ke tidak, tu terpulang. Qala Ahmad حدثني أبو رقاد قال خرجت مع مولاي فدفعت إلى حذيفة وهو يقول إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير منافقا وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد 4 مرات.
la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari wa la tahadunna 'alal khairi aw la yushitannakumullahu jami'an bi'adzabin aw la yu'ammaranna 'alaykum shirarakum thumma yan'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Abu Riqad berkata, seorang sahabat bernama Abu Ruqad, kharajtu ma'a maulai, satu hari aku keluar dengan tuan aku, fadufi'tu ila Huzaifah, dan aku dibawa bertemu dengan Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi yang banyak pegang rahsia-rahsia tentang orang munafik. Dan Huzaifah bin Al-Yaman ini paling banyak hafal hadis berkenaan dengan fitnah akhir zaman. Dia kata apa? In kana rajul, ada orang di zaman Nabi bercakap depan Nabi sedangkan dia munafik, fayasiru munafiqan, terus jadi munafik masa tu juga. Dia cakap sekali je munafik terus orang ni. Ni ada orang zaman Nabi, dia kata. Tapi zaman sekarang, lepas Nabi wafat, zaman Huzaifah bin Al-Yaman masih hidup, ya, dia kata apa? Wa inni la asma'uha min ahadikum fil maq'adil wahid arba'a marratin. Tapi aku dengar orang pada hari ini cakap, satu hari ataupun dalam satu majlis dia jadi 4 kali munafik. Bukan sekali, 4 kali munafik. Dengan sebab perkataan dia tu 4 kali munafik dia jadi. Kata aku, tuan-tuan, kan, bila Perdana Menteri ditanya oleh TV3, adakah Malaysia akan melaksanakan undang-undang hudud? Dia kata apa? Malaysia tidak akan melaksanakan undang-undang hudud kerana dia tidak menepati realiti negara. Dia kata macam tu. Orang macam ni kau nak kata apa? Hukumnya dia wajib tarik balik melalui media masa juga. Dia wajib sebarkan dekat televisyen, surat khabar, dia tarik balik, baru betul taubat dia. Nanti adalah puak-puak ni kata, ustaz jangan cakap tentang dia dah bertaubat dah. Mana aku tahu? Dia kena ijtihad, dia taubat. Selagi dia tidak tarik balik, dia cakap macam tu, ini golongan munafik, tuan-tuan. Ya, cakap bohong. Dan dia cakap terus terang, tidak akan melaksanakan undang-undang hudud. Ni manusia subhanallah punya berani dia cakap macam tu. Ya. Kau ingat negara Malaysia ni, abang kau punya apa? Itu lembut tu, itu lembut tu. Nabi kata, Huzaifah bin Al-Yaman kata, kamu kena buat kebaikan, menyuruh kebaikan. Wala tanhawunna 'anil munkari, kamu mesti cegah kemungkaran. Wala tahawdunna 'alal khairi, kamu kena galakkan orang buat baik. Kalau kamu tak buat kerja-kerja macam ni, Allah akan azab kamu, dan na'udzubillah nanti Allah akan lantik pemimpin yang rosak di kalangan kamu. Pemimpin yang rosak. Bila manusia tak berani bersuara, dilantik nanti siapa dia? Pemimpin yang rosak. Dan itu yang berlaku. Negara kita berlaku. Walaupun negara kita berlaku, tapi ada negeri-negeri yang kita menang. Bila negeri-negeri kita menang ni, diorang pun tak boleh banyak songeh sangat, tuan-tuan. Tapi kalau kita tengok dekat Syria, kan, bila Syria ni ulama'nya dizalimi, akhirnya ulama' ni macam tak berani langsung, tak campur kerajaan, tak masuk politik, tak masuk, dibiarkan puak-puak tu pegang pemerintahan, memang rosak semua Syria. Dan akhirnya Allah bala apa yang berlaku pada hari ini, dan tujuan Allah bala tu untuk kebaikan juga sebenarnya. Waliyahzubillah. Jadi Nabi kata, bila dah dilantik ketua-ketua yang jahat, sumayyan'u khiyarukum, lalu orang-orang yang saleh, yang baik berdoa, Allah kata aku takkan makbulkan. Sekarang baru kau nak berdoa, dulu masa korang tengah ada kebebasan, kau tak pernah berusaha nak mengubah pemerintah. Ada orang kata kita kena taatkan pemerintah, kan. Kita biasa dengar hadis-hadis yang kata mesti taatkan pemerintah sekalipun pemerintah tu zalim. Selagi mana pemerintah tu zalim. Jangan kafir sudah, kafir kena lawan. Lalu dia orang kata yang kat Malaysia ni ustaz tak kafir lagi, zalim je, tak kafir lagi. Jawapannya yang pertama, kita bukan rampas kuasa tu tak. Kita pakai sistem demokrasi, mengundi. Kalau yang haram tu, itu yang biasa rampas kuasa. Sebab tu Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari, bukan Fathul Bari yang tu, ni syarah Sahih Bukhari, dia sebut wajib kau tukar kerajaan dengan apa cara sekalipun selain daripada kau guling dia. Kan, rampasan kuasa ni memang tak dibenarkan oleh Islam.
Tapi kalau ada cara lain untuk menukar pemerintah ni, ada cara yang lain, maka kau mesti ubah pemerintah ni. Maka dalam sistem pada hari ini demokrasi, kita ubah pemerintah yang tak betul dengan cara demokrasi, dengan cara undi ni. Tapi pun ada satu golongan pula yang kata demokrasi ni kafir, dia kata. Dan nak ubah macam mana? Kau undi pun tidak. Ni kafir belaka, kafir belaka. Kan? Dan kau nak ubah macam mana, katanya kau? Dengan cukup kau hantar risalah tiap-tiap minggu dekat masjid, macam tu boleh settle? Tak settlenya. Kau kena masuk dalam pemerintah, kau kena masuk dalam sistem politik negara. Kau kena ajar masyarakat supaya masyarakat gunakan demokrasi ini untuk memilih pemerintah yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demokrasi mengundi pilihan ini alat saja. Ya. Jadi tuan-tuan, ulama sebut wajib tukar pemerintah dengan apa cara sekalipun, tapi guling berperang-perang ni tak dibenarkan, kita kena guna. Jadi sistem pada hari ni ada, kita gunakan sistem demokrasi ni. Mesti ubah kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, An Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza zaharatil ma'asi fi ummati," apabila terzahir maksiat di kalangan umatku, "ammahumullahu bi'azabin min indihi," Allah akan mengumumkan azab kepada umat aku. Fakultu ya Rasulullah, Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, ama fihim unasun salihun. Bila Allah bala, kan semua kena belaka? Orang jahat pun kena, orang salih pun kena. Nabi kata, ya, semua kena belaka. Qal fa kaifa yasna ulaika? Qala yusibuhum ma asaba an-nas thumma yusiruna ila maghfirati min Allah wa ridwan. Maka Nabi SAW bersabda, memang orang yang baik pun kena sekali, tapi orang-orang yang saleh yang baik ini diampunkan dosa mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang kita nampak yang berlaku di Aceh kan, bila berlaku tsunami, semua kena belaka. Orang baik pun kena, orang yang buat maksiat pun kena, budak yang baby pun kena belaka. Tapi besok mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar berdasarkan niat mereka yang paling akhir. Ya? Niat mereka apa? Mana beriman pada Allah, kau akan dibangkitkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wazkuru, dan ingatlah, iz antum qalilun, ketika kamu sedikit bilangan kamu, mustad'afuna fil ardi, dan kamu merupakan golongan mustad'afin, golongan lemah. Ini cerita sebelum Nabi SAW berpindah ke Madinah dan mendapat kerajaan. Takhafuna an yatakhattafakumun nas, dan kamu merasa takut kalau ada orang yang menculik kamu. Masa tu Mekah kan, kau keluar sikit pada Mekah ni, dah ada penyamun tarbus standby kat luar tu. Ya, kita pun tahu antara punca Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu jadi anak angkat Nabi SAW, dengan sebab dia dengan mak bapak dia satu hari daripada kampung nak ke Mekah, on the way kena ambush dengan penyamun tarbus kan. Mak bapak lari lintas bukang, dia kena kidnap, dijual dekat Mekah. Akhir jadi anak angkat Nabi SAW. Dan kita pun tahu ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari, daripada etnik Ghifar. Ghifar ni memang terkenal dengan penyamun tarbusnya. Itu belum campur otai-otai ayah dia 3-4 yang lain-lain lagi tu, lagilah ramai ya. Jadi Allah kata, ingat ketika mana kamu dulu qalil, sedikit, mustad'afun, kamu lemah, yatakhattafakumun nas, orang culik kamu, orang kidnap, orang tangkap. Rom dan Parsi perhati bila-bila nak ambil kamu, tak ada masalah punya. Tiba-tiba fa'awakum, Allah beri perlindungan kepada kamu, wa ayyadakum, Allah berikan kekuatan, bantuan kepada kamu, binasrihi, dengan pertolongannya, wa razaqakum minan thayyibat, dan Allah berikan rezeki kepada kamu daripada perkara-perkara yang baik, la'allakum tashkurun, semoga kamu menjadi golongan yang bersyukur. Iaitulah ketika Nabi SAW pindah ke Al-Madinatul Munawwarah. Nabi dah ada pengikut, Nabi dah ada rakyat, Nabi dah ada negara, dan Nabi dah ada kekuatan. Maka Allah ingatkan kembali supaya orang Islam di zaman Nabi tidak kembali kepada perkara-perkara jahiliah. Macam kita lah ya, segala puji bagi Allah ya. Allah Ta'ala takdirkan kita ni orang ke surau, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dah elok-elok macam ni, dah alhamdulillah, syukur. Minta Allah tambah lagi, minta Allah tambah lagi. Bukan tambah bini, tambah ibadat ya, tambah rajin ke surau.
Jangan kau jadi balik, jangan kau buat perangai pula. Kau buat benda, akhirnya kau pun hanyut, tak datang ke surau. Kan? Berniaga projek-projek, tender-tender, surau haram tak nampak. Na'udzubillah min zalik. Dulu masa kau berniaga sikit-sikit, kau ada masa ke surau. Kau sempat datang kuliah. Lama-lama bila projek kau makin masyuk, 5 harakat lebih sikit, masyuk, 10 harakat, masyuk. Kok ada kol-kol kubra pula. Ambil kau. Jengkereng kan? Habis surau pun tak pergi, masjid pun tak pergi. Jangan, na'udzubillah min zalik. Rugi dunia akhirat kita, rugi dunia akhirat. Jangan. Ya, maknanya hargailah nikmat Allah Taala bagi. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala kesian kasihkan kita supaya kita ni datang ke surau, belajar, mengaji sembahyang jemaah. Okey tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali kau mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedangkan kamu tahu. Ayat ini diturunkan. Qala Abdullah bin Qatadah wa Zuhri unzilat fi Abi Lubabah bin Abdul Munzir hina ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Bani Quraidah liyanzilu ala hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 27 daripada surah Al-Anfal ini Allah turunkan berkenaan kisah seorang sahabat bernama Abu Lubabah. Nama ni ada ulama kata Rifa'ah bin Al-Munzir. Confirm tak pernah dengar kan nama Abu Lubabah kan? Abu Hurairah biasa, ya. Abu Qatadah biasa. Abu Lahab, Abu Jatuh biasa lagi. Abu Labi lagi lah biasa. Tapi Abu Lubabah kita tak biasa dengar cerita dia. Jadi kita akan cerita pada malam ni siapakah Abu Lubabah radhiyallahu taala anhu. Abu Lubabah radhiyallahu taala anhu tuan-tuan, orang Madinah Al-Munawwarah. Ketika 2 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah, ada jemaah haji daripada golongan musyrikin Madinah yang nak buat haji. Di kalangan jemaah haji musyrikin Madinah ni dah ada 72 orang yang dah beriman dengan Nabi SAW. 72 orang beriman ni dengan sebab tahun lepas ada lebih kurang beberapa puluh sahabat pergi jumpa Nabi di Mekah, balik ke Madinah, cerita pasal Islam, kempen, akhirnya 72 orang masuk Islam. Dan diorang 72 ni memang nak sangat jumpa, tengok tatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhirnya mereka sampai ke Mekah dan mereka bertemu dengan Nabi di Jamrah Al-Ula, tempat melontar jamrah tu kan. Di situlah mereka berjumpa dan berbai'ah dengan Nabi SAW. Sebut jamrah ni kan, Ana last kali pergi haji tahun 98. Tu last kopek lah pergi Mekah kan. Lepas tu bila Datuk Zainal kan, bila Syekh Sobuni pergi ziarah rumah dia, jadi semak Syekh Sobuni kata ke Datuk Zainal, kau kalau pergi Mekah ziarah rumah aku. Jadi Datuk Zainal kata, kan Ustaz, bulan 2 kita pergi umrah. Baik bawah aku kata kan. Jadi kita ni tak prepare apa benda pun, duit sekeping habuk tak ada, nak pergi apa benda. Tak apa Ustaz, kita sponsor belaka. Tu untung jadi ustaz tu. Itulah korang dulu mak suruh belajar je, ustaz tak nak kan. Mengilat sana mengilat lagi sana, besar-besar boleh dia salah. Kenapa lah aku tak jadi ustaz? Tahu tak apa. Tapi itu bukan niat kita pun. Kita tak pernah niat nak dapat benda macam tu kan. Sebab kita ada diajar niat kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah besok rezeki kau, jangan takut. Memang Allah, memang betul lah apa kata Nabi, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Memang ya sungguh. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kan cerita pasal pergi umrah ni kita pun tak terfikir. Adalah kadang-kadang fikir, dengar pergi kan, bila lah aku nak pergi, tapi gitu berangan aja. Tak ada Allah pergi tanpa dalam keadaan kita tak rancang kan. Dengan pasport hilang nak pergi macam mana tu, please believe it or not kan. Tak, ni visa umrah nak dapat macam mana ni, buat report polis. Aku pergilah dekat immigration
PKNS tu masa buat kan, bagi tu pegawai Malaysia tengok aku, dia kata, "Ustaz ngajar dekat Subang Bestari kan?" Ya, ngajar. "Oh, anak dia Ustaz, anak biasa datang kuliah Ustaz." "Tak apa Ustaz, insyaAllah kita tolong." Kau tengok Allah tolong pula sejuk pula. Aku tak kenal boleh kan, tapi dia jam aku pun suspend juga ni, macam muka dengan pangkat besar ni semua ni kan. InsyaAllah kita usaha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, mudah urusan ya. Ini semua kerja Allah belaka lah ya. Sajalah aku cerita ni bukan nak action pun, tapi saja nak bakal lain je tuan-tuan, tu je lah. Okey lah. Jadi bila kita pergi bawah ni, dulu jamrah kita begitu kecil je kan, bukanlah kecil kan, mana sempit kan. Masa zaman 98, 90-an tu nak pergi melontar jamrah tu sumpah macam nak pergi mati dah kan, macam pergi nak buat apa ni lah, serangan berani mati kan, bawa batu 7 biji tu, dia punya bunyi tu memang bunyi macam bunyi paintball lah. Macam tu bunyi batu ni. Besok pagi ada lawan paintball dekat Tanah Merah. Siapa rasa nak syahid, join aku besok insyaAllah. Dia punya bunyi tu memang gila kau. Itu kalau kita dekat zaman-zaman dulu tu kan, kalau kita angkat kepala sikit kan, nak baling, silap gaya, tumit tinggi pada sana terbang, atas kepala kau. Puak-puak Syiah ni dia baling belaka tuan-tuan. Kasut tumit tinggi, kadang-kadang batu blok pasal bapak ni wapa, kau sepai. Gila aku kata, batu blok dia ambil mana-mana aku tak tahu. Punya nak marah ke setan aku tu tak. Gila bapak ni, bodoh tak balik bom tangan je tu. Tapi tu cerita lama lah kan. Jadi bila aku pergi pun ni tengok, jadi bawa kita pergi tengok. Ya Allah, kata besar gila. Tempat melontar tu kan dah 5 tingkat pun tu, dah macam kapal Titanic tu. Bapak ni sekali tengok macam kapal pun ada, macam tempat parking kereta pun ada, macam shopping complex pun ada kan. Besar. Jadi bukan aku nak cerita yang tu, aku nak cerita dekat situlah dia orang berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara yang berbai'ah dia ialah Abu Lubabah radhiyallahu taala anhu. Bila dah bai'ah semua, dah janji akan hidup semati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun lantik 12 orang nuqaba, bukan ghuraba. Ghuraba lain, nuqaba lain. Ghuraba ini maknanya orang yang terasing. Sebab tu dulu kan nasyid tu cukup terkenal kan. Ghuraba, 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 ghuraba'u. Kan aku pun tak ingat sangat lagu tu. Tapi lagu tu cukup terkenal, dinyanyikan oleh ikhwan muslimun ketika dipenjarakan. Kenapa keluar lagu Ghuraba ni? Sebab Nabi bersabda dalam satu hadis, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba'i." Nabi kata Islam dulu bermula dalam keadaan terasing, satu hari nanti Islam akan diasingkan, dan Nabi kata beruntunglah orang-orang yang terasing ini. Orang berjuang Islam ditangkap, dibunuh, diseksa, inilah orang yang paling beruntung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada hadis ni keluarnya lagu Ghuraba itu tuan-tuan. Jadi nuqaba, nuqaba ni ketua-ketua, jamak pada perkataan naqib. Kalau kita biasa ikut usrah, kita ada istilah naqib usrah kan. Tapi Melayu disebut nakib. Nakib usrah. Apa benda nakib aku pun tak tahu. Cuba sebut sikit naqib. Alamak, kan ganas tu kan? Orang Melayu ni, masalah orang Melayu dia sebut Arab ikut bahasa Melayu. Itu Arab tak faham tu kan. Dia pergi kubur Baqi', dia nak tanya kubur sahabat, dia tanya Arab, "Ya Syekh, kubur?" Kubur Arab faham. Ya, kubur. Kubur sahabat Nabi kan. Dia kata natang apa lah bengok dia macam. Nak sebut sahabatu, sahabat Nabi, sahabiyu, ataupun ashabun Nabi, alif sad ha alif ba, ataupun sad ha ba ta, sahabat kan. Bukan sahabat, kita sahabat. Kalau kau kata sahabat, maknanya apa? Awan kan. Ya Syekh, kubur sahabat Nabi. Dia kata apa benda binatang ni kata? Kubur awan Nabi kan. Kata ni mesti geng awan nano ni dia kata.
Kan sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni biar betul makhraj tersebut. Pergi tauf kat Kaabah, tanya dekat Arab, ya Syekh, makam Ibrahim, makam kau makam, maqam, qaf, maqamu Ibrahim, bukan makam. Makam Arab kata hantar gila. Jadi elok kita ni belajar sebut biar betul kan. Kalau malu duduk depan cermin, naqib. Naqib. Maqam. Okeylah tuan-tuan. Jadi kisahnya Abu Lubabah ni berbai'ah dan Nabi lantik 12 orang di antara 72 orang ini. Nabi kata kamu balik ke Madinah, kamu kena cari ramai lagi orang-orang Madinah, ajak dia orang masuk Islam, dan bahasa kita kata ramaikan, banyakkan cawangan-cawangan di Madinah, tambahkan ahli-ahli, buat usaha banyak-banyak. Tu Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Dan kita orang Islam pun macam tu juga. Dekat mana kita dicampakkan, kena posting ke postpone ke posten ke benda ke kan, kerja kita buka Islam, sebarkan Islam. Kat mana kau dulu, jangan menyorok seorang-seorang, tak boleh Syekh, rugi kita. Jadi sebab kita ni nak ada amalan, nak bawa depan Allah besok, jadi amalannya kita kena kembangkan Islam ni. Lalu para sahabat ni pun seronok balik ke Madinah Al-Munawwarah, sehinggalah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. bin Al-Munzir radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang duduk saf pertama sambut kedatangan Nabi SAW. Seronok ya. Wa maratil ayyam, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, sehinggalah pada tahun 2 Hijriah berlaku peperangan Badar Al-Kubra. Jadi sahabat pun bersiap sedia nak pergi perang Badar. Antara yang dah standby, yang berbai'ah, berjanji dengan Nabi akan pertahankan Nabi ialah Abu Lubabah radhiyallahu ta'ala anhu. On the way nak pergi, tiba-tiba Nabi kata dekat Abu Lubabah, ya Aba Lubabah, irji' ilal Madinah. Wahai Abu Lubabah, balik ke Madinah, jaga Madinah. Bila Nabi kata macam tu, Abu Lubabah sedih. Ya Rasulullah, kenapalah aku yang kena? Punya ramai-ramai orang yang nak pergi perang ni, aku juga yang kau pilih suruh jaga Madinah. Jadi sahabat kan, dia ada rasa salah tau. Kenapa nak pilih aku? Ke pasal aku tak datang sembahyang subuh berjemaah beberapa hari kan? Ke aku ada berasa macam tu lah. Susah hati ni kan. Nabi kata tak, engkau baik, engkau sahabat yang beriman, dan aku berikan amanah kepada kau supaya jaga Madinah. Kau jagalah Madinah. Jadi Abu Lubabah baru rasa seronok. Nabi kata, walaupun kau jaga Madinah, kau dapat pahala perang Badar. Kalau kita menang nanti, kau ada bahagian kau, dan kau akan disenaraikan dalam senarai Al-Badriyun ya. Kita sedia maklum, gelaran yang paling antara yang tertinggi di kalangan para sahabat ialah gelaran Al-Badriyun. Al-Badriyun ataupun Al-Badriyin, satu gelaran yang Nabi beri dan Allah janji aku ampun dosa kamu. Gelaran Datuk Seri Paduka tak apa semua tu langsung tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Lubabah radhiyallahu taala anhu, bila Nabi kata macam tu, barulah dia balik ke Madinah dalam keadaan sedih juga. Pasal apa? Tak dapat join sahabat-sahabat yang lain. Ya, sahabat dulu macam tu tuan-tuan. Dia tak macam kita. Kalaulah Nabi hidup zaman sekarang kan, tiba-tiba Nabi pun ajak kita pergi perang. Sampai tengah jalan Nabi kata, Haji baliklah Haji. Kenapa ya Rasulullah? Haji jaga section 7 tadi. Kita kata, Alhamdulillah ya Rasulullah. Ana pun sebenarnya tak bersihat pun Ana ni. Dah 3 hari ni berasa tak sedap je perut. Jadi terima kasihlah banyak ya Rasulullah. Dan pun dah kenal dah, bukan ngelat tau tak kan. Itu cerita Abu Lubabah dekat perang Badar, dia nak pergi perang. Nabi suruh jaga Madinah. Cerita yang berlaku, yang sebab turun ayat 27 ni pada tahun ke-5 Hijriah dalam peperangan Khandaq. Perang Khandaq berlaku pada tahun 5 Hijriah. Kita pun tahu bila Nabi dapat maklumat 10,000 orang kafir nak serang Madinah Al-Munawwarah. Dalam Madinah pula ada golongan munafik, ada golongan Yahudi. Nabi bincang dengan para sahabat, nak buat macam mana, musuh lagi ramai. Bincang.
Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala kata, ya Rasulullah, kami di Parsi kalau musuh lagi ramai pada kami akan gali parit. Kalau ikut tuan-tuan cadangan Salman Al-Farisi itu memang tak logik. Kau gila kau nak gali parit dekat Madinah. Kau ingat tanah Madinah tu macam tanah dekat Ijuk apa kan, jadi tanah-tanah gambut, tanah-tanah liat ni keras berdengkung kau tu tak, batu kerikil smack down punya batu ni kau tahu. Tapi itulah cadangan, dan Nabi usaha, Nabi buat kerja. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW, Nabi ni memang betul SAW muayyad, diberikan pertolongan, muayyad kan, zahara dinul muayyad muayyadun makna diberikan bantuan kan. Kita nasyid sedap sangat tapi harap tak faham makna kan. Tapi tak apalah, aku kurang okey lah daripada kau nyanyi lagu merapu. Jadi tuan-tuan, Nabi ni betul diberi bantuan oleh Allah, tapi Nabi berusaha terbaik, yang sebaik yang mungkin untuk menghadapi musuh. Maknanya apa? Kita ni nak pilihan raya, kau tahu tak? Sebab tu kita kena buat kerja tuan-tuan. Ya? Nabi yang hebat tu pun buat kerja. Kita kalau tak buat kerja, Nabi bimbang, na'udzubillah, Allah tak berikan kemenangan aja. Ya? Kemenangan daripada Allah. Tapi Allah akan tengok sejauh mana kesungguhan kau nak menangkan Islam. Nabi bersungguh nak menangkan Islam. Kita pun wajib bersungguh nak menangkan Islam. Saya buatlah sekadar yang saya mampu. Abang-abang, kakak-kakak yang ada kemampuan, sebarkan ya, risalah, jumpa orang, cakap, sembang member, SMS kawan-kawan, adik-beradik, saudara mara, cuba buat kerja Islam. Ya, yang kita dah pesan minggu lepas tu, Qul huwallahu ahad tu, baca sampai habis, kita menang insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita baca Qul huwallahu tu pun memang niat nak menang pilihan raya. Orang kata tak betul tu niat, korok kering pun tak betul. Pasal kita niat nak menang, bila Islam menang, kita akan berusaha nak melaksanakan Islam di negara kita. Betul ke tak betul? Itu tujuannya. Jadi tuan-tuan, kena buat kerja. Nabi buat kerja, Nabi berusaha. Kita tak boleh nak menang pilihan raya kita tak buat kerja. Tak boleh, Syekh. Nabi tak ajar buat kerja macam tu. Jadi Nabi SAW pun berusaha gali parit. Tuan-tuan pun sedia maklum cerita Khandaq ini. Bila musuh datang ke Madinah, dia kata, ni apa hal pula ni Madinah ni? Banyak tanah-tanah kan, korek tanah ni pasal ni projek baru nak pilihan raya apa? Tak, parit tak bodoh. Kan? Dia pun tengok, tak lepas kita ni kan. Jadi puak-puak kapal ni berkemah dekat luar Madinah. Khandaq ni rupa-rupanya, jadi bila saya pergi baru ni, di kawasan tu dipanggil Masjid 7. Ya, Masjid 7. Sebab tu insya-Allah kalau ada rezeki saya nak pergi lagi sebenarnya. Pasal baru ni kita begitu, masa tu pendek kan. Seminggu tu kejap je pasal terkejar-kejar kan. Tapi kenal tempat lah. Sebab tu kalau kita nak pergi, mesti tahu kita pergi tu nak tengok juga kesan sejarah perjuangan Nabi SAW. Jadi Khandaq tu, kalau kita pergi, dia ada lagi tau, Masjid Nabi ni, Masjid Salman Al-Farisi ni, masjid sahabat-sahabat yang lain. Ada 7 belaka dalam tu. Kita boleh gambar dekat sana Mekah, ni pintu masuk utama Al-Madinatul Munawwarah. Jadi parit tu digali antara 2 buah bukit yang besar. Tapi bukit tu pun dah tak ada dah, satu lagi tu dah tak ada, parit pun dah tak ada, tinggal bukit satu tu aja lagi. Lepas tu, jadi itulah pintu masuk utama ke dalam Madinah. Jarak antara Khandaq dengan Madinah, kalau tak silap ana, dalam 5 km. Ya, mana 5 km kat belakang tu Masjid Nabawi, sahabat-sahabat, orang-orang tua kat situ, Nabi dengan mujahidin duduk kat depan ni. Bila keadaan macam tu tuan-tuan, puak-puak Yahudi dalam Madinah ni, dekat kawasan Bani Quraizah, kalau tak silap saya, tempat orang jual tamar tu, pasar tamar kat Madinah tu kan, itu yang banyak pokok tamar tu, itu geng-geng, bukan yang tu puak-puak Yahudi Bani Quraizah. Kau jangan salah faham pula, kan kau beli tamat anti-Yahudi. Kau jangan kata macam tu pula kan? Tapi tu tanah dia orang lah dulu. Yahudi memang dia pilih tanah subur untuk bercucuk tanam. Jadi puak-puak Yahudi Bani Quraizah ni, ada satu jalan kecil kat belakang tu. Jalan kecil tu tak boleh buat ramai-ramai. Dia kira jalan belakang lah ni. Dia keluar, dia hantar maklumat ke puak-puak kafir. Dia kata,
Muhammad keadaannya begini, tenteranya ramai gini, kekuatannya gini. Dia kerja macam tu je. Nabi perhati aja benda ni. Nabi sabar. Dulu masa Nabi pindah ke Madinah, dah buat MOU dengan puak-puak Yahudi ni. Kami akan pertahankan Madinah bersama-sama. Dipersetujui. Tiba-tiba puak-puak Yahudi sudah main kayu 3. Ringkas cerita, orang kafir tetap tak boleh masuk dalam Madinah, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menghantar tenteranya, iaitulah angin ribut yang amat kuat. Lalu pada satu malam, pada malam-malam akhir orang kafir berkemah kat luar tu, datang angin ribut. Macam tu dah lebih kurang tuan-tuan. Angin ribut malam tu. Habis tercampak kuali tengah masak Maggi, mami semua terbalik belaka. Lalu puak-puak kafir ni pun balik ke Mekah. Okeylah tuan-tuan. Jadi peperangan Khandaq tak berlaku perang. Nabi pun nak balik ke Madinah, maka Jibril turun. Jibril kata, ya Muhammad, jangan balik lagi, kena selesaikan Yahudi Quraizah yang khianat pada kau. Selesaikan diorang. Nabi bincang dengan sahabat veteran, kita nak buat macam mana? Sahabat kata, kita bunuh belaka. Nak suruh dia keluar macam mana? Kita suruh mereka menyerah, keluar. Siapa yang akan bertemu dengan Yahudi? Abu Lubabah radhiyallahu ta'ala anhu. Okey. Kenapa dipilih Abu Lubabah? Sebab Abu Lubabah ni zaman-zaman jahiliah dulu, zaman-zaman Majapahit merintah Madinah dulu, dia ni kawan dengan Yahudi cukup kamceng lah kan? Biasa berniaga, biasa dapat tender, projek, AP tu biasalah dengan pokok Yahudi ni. Tapi bila dia dah masuk Islam kan, dia tinggalkan belaka pokok Yahudi ni. Tapi masih ada lagi kawan-kawan lama, masih kenal lagi lah. Masa kalau dia masuk dekat Quraizah tu, orang kenal, Haji Lubabah apa khabar? Lama tak nampak. Mentang-mentang dah tukar colour. Gitulah lebih kurang. Jadi Abu Lubabah kata, "Na'am ya Rasulullah, ana akan masuk dan ana akan suruh dia orang menyerah." Nabi kata, "Jangan pecah rahsia." Maknanya aku nak bunuh dia orang. Panglima-panglima Yahudi ni akan dibunuh. Abu Lubabah pun masuk dalam kota Bani Quraizah. Bila masuk dalam kota Bani Quraizah, puak-puak Yahudi nampak Abu Lubabah. Diorang pakat kerumah belaka, lelaki, budak-budak, perempuan, orang tua. Abu Lubabah, Abu Lubabah, Muhammad nak buat apa gitu orang? Semua buat muka welfare, bersedia belaka kan, muka BRIM, gitulah semua macam tu kan. Muka-muka gitu kan, buat muka welfare belaka. Abu Lubabah kata, panggil panglima kamu, panggil belaka. Apa keputusan Muhammad? Abu Lubabah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kamu menyerah. Kalau kami menyerah, dia buat apa? Tah macam mana Abu Lubabah sudah tersilap. Dia pun angkat tangan dia buat macam ni. Dia buat macam tu. Nabi kata rahsia, jangan kabur. Kalau dia tahu kena bunuh tobat haram, dia tak menyerah kan. Abu Lubabah sudah tersilap buat macam ni. Astagfirullah. Aku buat apa ni? Nabi tak bagi pun, dia tak cakap terbuat. Biasalah kawan lama kan, bila kawan-kawan lama ni sembang-sembang terlepas juga rahsia-rahsia jemaah tu tuan-tuan. Tu kau jaga-jaga sikit. Yang masih kawan-kawan dengan OKU, jaga-jaga sikit. Jadi tuan-tuan, kau OKU yang cacat-cacat penglihatan ni OKU satu lagi ni. Tuan-tuan, bila Abu Lubabah sudah tersilap buat macam ni, dia dah susah hati. Ya Allah, khuntullaha wa rasulahu, aku telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Abu Lubabah lari keluar daripada kota Bani Quraizah, balik ke rumah. Dia masuk dalam rumah dia cari rantai besi, dia bawa rantai besi ke dalam Masjid Nabawi, dan dia minta sahabat ikat dia dekat satu tiang dalam Masjid Nabawi. Ikat aku kuat-kuat. Dia pun kata, wallahi la akhullu qaidi wa la adhuqu ta'aman wa la ashrabu syaraban hatta yanzirullah bara'ati aw amuta dunahu. Demi Allah, aku takkan buka rantai ini, aku takkan makan, aku takkan minum sehinggalah Allah turunkan ayat Allah ampunkan dosa aku, ataupun lebih baik aku mati. Tengok orang dulu punya iman tuan-tuan, silap sikit je kan, terbuat macam ni, dia berasa tu macam dah jadi ahli neraka dah. Kau tahu tak? Orang dulu lain, tak macam kita pada hari ni. Kita cakap akidah dah rosak habis. Kalau tak ada kerajaan pada hari ni, mana nak dapat jalan raya, dia kata. Masjid-masjid tak ada orang nak buat. Kamu cakap macam
jengkeleng akidah. Sebab tu bab rezeki tu kau jangan main-main. Rezeki bukan manusia bagi, Allah yang bagi. Kalaulah rezeki ni berdasarkan kepada cerdik kau, dah lama lembu tu kojol kau tu tak ada makan. Tu lembu kat luar tu, balik bayar tu babi, tu. Tapi tenok, chimpanzee, apa lagi, anaconda, semua tu kan dah lama kojol belaka. Tapi Allah yang memberi rezeki kepada diorang. Okey tuan-tuan, Abu Lubabah tersilap dan dia bersumpah dengan nama Allah, aku takkan buka rantai ini. Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata, kenapalah Abu Lubabah buat macam tu? Kalaulah dia jumpa aku, dia minta maaf, aku maafkan dia dan Allah akan terima taubatnya. Tapi dia telah bersumpah dengan nama Allah, wallahi. Maka Nabi kata, aku tak boleh buat apa sehinggalah Allah turunkan wahyu maafkan dia. Maka Nabi SAW suruh sahabat beredar dan tak boleh buat apa. Abu Lubabah terikat dekat tiang, tuan-tuan, berdirilah macam tu, tak makan, tak minum, lembik dia ni. Lebih kurang seminggu lebih, tuan-tuan, tak makan, tak minum. Anak-anak kata, abah makan, abah minum, abah giling kepala. Biarlah abah mati pun tak apa. Kan beza kan, orang takutkan Allah kan lain. Iman tu bang, mana ada kita buat dosa, istighfar 3 kali dah, Astagfirullahaladzim. Itu pun istighfar macam hampir, kau tahu tak? Sebut pun tak habis, sepak muka kau pun tahu. Contohnya, aku tak kata ke siapa lah kan, kita sendiri, tuan-tuan. Jadi Abu Lubabah ni disebutkan dalam sejarah, waktu sembahyang aja dibuka sikit rantai tu untuk memudahkan dia sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sekadar termampu, dah lembik-lembik sangat dah. Sahabat semua duduk tunggu apa cerita Abu Lubabah ni. Sehinggalah pada satu malam ketika Nabi SAW sedang qiyamul lail dalam rumah Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Tengah qiyamul lail, tiba-tiba Ummu Salamah dengar Nabi ketawa dalam bilik seorang. Ummu Salamah kata, kenapa Nabi ketawa? Biasa kalau Nabi qiyam, Nabi nangis kan, Nabi sedih kan, tapi ni hari ni ketawa. Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, lima tadhak, kenapa kau ketawa? Nabi kata, baru sebentar tadi Allah turunkan ayat, Allah ampunkan dosa Abu Lubabah. Tuan-tuan, begitulah hebat pengampunan Allah sampai boleh menyebabkan Nabi ketawa. Kita ni bang, besok kan, aku korang semua ni insya-Allah kan, dekat padang mahsyar besok, bila Allah ampunkan dosa kita, masa itulah kita akan ketawa terbahak-bahak, betul tak? Kan? Serius kan? Memang. Contohlah kan, kita ni kat kes mahkamah kata jatuhkan hukuman gantung sampai mati. Memang tak ada gantung, kau lembik lah kedai kau kan. Sekali hakim kata setelah dibuka balik kertas perbicaraan, tersilap teknik, tak jadi hukuman gantung sampai mati. Kita suka macam tu kan, suka menangis macam tu kan. Sekali hakim kata silap, gantunglah semula. Alamak, contoh. Alhamdulillah. Tapi kita besok, tuan-tuan, di padang mahsyar, bila kita berhadapan dengan Allah, ditimbang amalan kita, kita tengok, ya Allah, matilah aku, amalan aku tak cukup, ya Allah amalan aku tak cukup kan. Berdebur gila, kau tahu tak? Gila punya berdebur. Takut ni depan ni syurga neraka. Tengok tak cukup, kau dah lembik gila kan. Tiba-tiba Allah kata, wahai Nazmi bin Abdul Karim kan, contohlah, amin, berkasihlah banyak, dengan rahmatku aku ampunkan dosa kau, amin. Kau agak-agak macam mana keadaan aku tu, macam tu lah lebih kurangnya. Kau nak kata aku gila, kau kata lah, boleh apa aku. Itu atas dunia yang boleh aku gambarkan kegembiraan kita, aku lepas pada neraka, ya Allah. Kau macam gila, kau seronok, betul tak? Tak ada perkataan, sebab confirm kau masuk syurga dan Allah takkan tukar. Silap tak. Kalau mahkamah Malaysia, ya sungguh je, silap gantung tu biasalah, maknanya silap masuk penjara tu biasalah. Tapi di akhirat tak macam tu. Kau akan suka sesuka-sukanya. Pasal apa? Kau masuk syurga kan? Sebab tu dah Quran kata kan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, ada pun orang yang diberikan kitab dengan tangan kanannya, dia akan balik bertemu dengan keluarga dalam keadaan seronok, masruran, seronok, aku lepas, aku masuk syurga, seronok gila kan. Dia orang masuk neraka, apa cerita kau? Menangis tu sampai keluar air mata, darah terkeluar biji mata, tak ada faedah dah masa tu, betul tak? Jadi begitulah Nabi gambarkan. Nabi suka amat sangat bila Allah turunkan wahyu, Allah ampunkan dosa Abu Lubabah.
Lalu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha kata, "Ya Rasulullah, boleh tak aku keluar cakap kepada Abu Lubabah, Allah dah ampunkan dosa kamu." Nabi kita pergi cakap. Dia pun cakap, "Abu Lubabah, Allah ampunkan dosa kau wahai Abu Lubabah." Oh, dalam masjid tu berbangkit belaka. Dah ampun dah turun wahyu. Dah turun dah. Sebut seronok belaka. Nak buka rantai Abu Lubabah. Apa kata Abu Lubabah? Jangan siapa buka kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi Nabi tak buka, aku tak percaya aku diampunkan dosa. Akhir Nabi datang, Nabi buka dah rantai tu dan confirm Allah ampunkan dosa Abu Lubabah radhiyallahu taala. Tuan-tuan, Abu Lubabah ni bila dilepaskan daripada tali rantai tu, dia tak berhenti baca sepotong ayat dalam surah At-Taubah ayat 102, wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Allah kata ada di kalangan kawan-kawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini khalatu, mereka telah mencampurkan, wa akharuna atarafu bi dhunubihim, mereka mengaku dosa-dosa mereka, khalatu, mereka telah campurkan amalan salihan, amalan yang baik, wa akhara sayyi'an, dan amalan yang buruk. Amalan baik ikut cakap Nabi, dengar arahan Nabi. Amalan buruk masih lagi ada perasaan simpati dengan Yahudi ni, berasa kawan lagi dengan Yahudi ni, buat macam ni. Tu tak elok macam tu. Asallahu ayyatuba alaihim, semoga Allah mengampunkan dosa mereka, innallaha ghafurur rahim. Jadi Abu Lubabah tuan-tuan tak berhenti baca ayat ni. Kenapa? Teramat gembira Allah ampunkan dosa dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, tuan-tuan masuk Masjid Nabawi, carilah mana tiang taubat, ya. Dia sama ada orang panggil tiang taubat ataupun tiang Abu Lubabah. Kita kan contohlah ni kubur Nabi kan, ni bilik Sayyidatina Aisyah, tu kubur Nabi, kita lalukan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya khalifata Rasulillah Abu Bakr as-Siddiq khalifata, assalamualaikum ya Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebelum kubur tu ada satu tiang. Di situlah tiang Abu Lubabah. Dalam Masjid Nabawi ni, baru ni masa nak pergi kan, saya pergi ke kedai-kedai buku, jumpa buku kan sejarah Madinah. Dia kata ada 7 tiang yang dikekalkan lokasi dia sejak zaman Nabi sampai hari ni. Sampai hari ni masih dikekalkan lokasi tiang tersebut. Tapi tiang dah tukar lah kan, takkan nak pakai apa batang kurma pula, ya. Jadi tiang Abu Lubabah. Sebab tu kita ni kalau faham sejarah, baca sejarah, bila kau pergi ziarah Masjid Nabi, angkat Quran tu ya, letak bawah. Bila kita ziarah kubur Nabi SAW, kubur apa ni, ziarah Masjid Nabi, kita tahu sejarah lain keadaannya, rasa tu lain. Kita boleh terbayang macam mana sahabat dulu bersungguh ya nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada lagi tiang dia panggil Sariyah Haris, tiang bodyguard Nabi. Di situ bodyguard unit amal akan berjaga kat situ tuan-tuan, ya. Lepas tu ada tiang Al-Wafd. Tiang Wafd ni tiang tetamu. Kalau tetamu luar datang, Nabi akan duduk kat tiang tu sambut tetamu. Ada 7 batang tiang dalam Masjid Nabawi yang dikekalkan sehingga hari ini kan. Kalau nak tahu kau tanyalah polis yang jaga kubur Nabi tu, tapi kau boleh cakap Arab lah dengan dia. Ya Syekh, tiang taubat. Dia kata aku smackdown kau tak pasal sekarang kan. Kena hafal lah. Tiang ni dalam bahasa Arab dia ada istilah, kadang digunakan ustuwanatu, alif sin ta waw alif nun ta, ustuwanatu. Payah nak menyebut tu kan, belit lidah pula kan. Ataupun kita panggil amud atau imad, amudut taubah, aina amudut taubah, ustuwanatu taubah. Ataupun kita katalah ke dia ya syekh, kita lah ke syekh macam tu kan. Ya haj aina makan tu tempatlah Abu Lubabah. Ingat nama dia sudah, Abu Lubabah aina, dia akan duduk di sinilah tiang ni. Jadi bila kita tengok tiang tu, kita boleh terbayang macam mana bersungguhnya sahabat Nabi ni bertaubat sehingga Allah ampunkan dosa mereka. Kita tuan-tuan terutama cakap kita bertaubat sambil leru aja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada umur rezeki kita akan sambung lagi tafsiran yang seterusnya daripada surah Al-Anfal.
Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Takbir Allah, takbir Allah, takbir Allah, walillahil hamd.